Di sebuah perkampungan petani di Perlis, hiduplah seorang petani bernama Ismail. 3 generasi keluarganya telah menanam jagung di tanah yang sama. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, hasil tuaiannya semakin merosot. Dia ingin membeli benih jagung berkualiti tinggi yang dijual oleh syarikat swasta, tetapi harganya terlalu mahal, mencecah separuh daripada pendapatan bulanannya. Akibatnya, hanya 40% petani di kampungnya mampu menggunakan benih yang baik. Selebihnya terpaksa bergantung pada benih yang disimpan dari tuaian lepas, yang kualitinya semakin merosot dari tahun ke tahun. Hasil tuaian mereka hanya sekitar 2,4 tan metrik sehektar, jauh di bawah paras negara-negara jiran. Anak-anak muda mula meninggalkan kampung untuk mencari kerja di bandar, dan tradisi pertanian yang telah diwarisi beribu-ribu tahun kini diambang kepupusan. Pada suatu hari, sekumpulan penyelidik dari Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, datang ke kampung itu. Dan dari situlah, sesuatu yang luar biasa mula terjadi. Nama saya Ismail. Saya seorang petani yang telah menghabiskan seluruh hidup saya menanam jagung di tanah ini. Tahun ini, umur saya sudah mencecah 59 tahun. Selama 36 tahun, saya telah mengerjakan tanah yang sama. Ayah saya juga menanam jagung di sini. Begitu juga dengan datuk saya. Ini adalah ladang warisan 3 generasi. Bersama istri saya, Siti, kami bekerja dari subuh hingga senja. Walaupun penat, kami tidak pernah merungut. Jagung adalah jiwa kami. Di Malaysia, jagung adalah sumber pendapatan penting bagi kami. Para petani, dari dataran tinggi hinggalah ke lembah, ladang jagung terbentang luas di mana-mana. Sejak berzaman, jagung telah menjadi sebahagian daripada hidup kami. Kepelbagaian jenisnya membolehkan kami menikmati jagung rebus, jagung bakar, tepung jagung, dan pelbagai lagi hidangan. Pagi-pagi lagi, istri saya akan menyediakan sarapan bubur jagung. Tengah hari kami makan roti jagung, dan malamnya kami minum air jagung sambil berehat. Anak-anak kami membesar dengan jagung, dan kini cucu-cucu kami juga begitu. Hidup tanpa jagung tidak dapat kami bayangkan. Tetapi, sejak beberapa tahun lalu, sesuatu yang aneh mula berlaku. Walaupun kami menanam dengan cara yang sama seperti dahulu, hasil tuaian semakin berkurangan setiap tahun. Pada mulanya, saya menyalahkan cuaca. Iklim di sini memang kadang-kadang tidak menentu. Ada kalanya, hujan tidak turun lebih dari 3 bulan. Pada musim panas pula, suhunya boleh mencecah 40 darjah Celcius. Saya juga ada terdengar tentang perubahan iklim yang menjadikan cuaca semakin ekstrem. Memang tidak mudah untuk bertani dalam keadaan begitu. Namun, masalahnya bukan hanya cuaca. Suatu hari, ketika saya melalui ladang jiran, langkah saya terhenti. Jagung di ladang saya, batangnya kurus dan buahnya tidak seberapa. Tetapi di ladang sebelahnya, jagung tumbuh tinggi dengan buah yang lebat dan berisi. Saya tidak faham bagaimana ia boleh jadi begitu berbeza sedangkan kami menanam di bawah langit dan di atas tanah yang sama. Perbezaan itu terlalu ketara sehingga pada mulanya saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Setelah berfikir selama beberapa hari, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada petani itu. Apa rahasianya? Soalan saya dijawab dengan mudah. Benihnya berbeza, katanya. Dia memberitahu saya bahwa setiap tahun dia membeli benih baharu yang dijual oleh syarikat swasta, benih hibrid F1, katanya. Harga sepaket lebih mahal daripada pendapatan saya selama seminggu. Kos benih yang dibekalkan oleh syarikat swasta terlalu tinggi, sehingga kebanyakan petani kecil sepertinya tidak mampu membelinya. Saya tidak pernah tahu pun tentang kewujudan benih seperti itu. Saya hanya mengikut cara yang diajar oleh ayah saya, yaitu memilih jagung yang terbaik dari hasil tuaian untuk dijadikan benih pada tahun berikutnya. Datuk saya juga berbuat begitu. Saya sangka itulah cara yang betul, tetapi saya tidak tahu bahwa kualiti benih yang disimpan sendiri akan merosot dari generasi ke generasi. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya memberitahu istri saya, kita mungkin perlu beli benih itu. Siti hanya mampu mengeluh. Mana kita nak cari duit, katanya. Yuran pengajian anak bongsu kami pun masih tertunggak. Kata-katanya benar. Dengan keadaan keuangan kami tidak mampu membeli benih yang mahal itu. Tahun berikutnya, dan tahun-tahun seterusnya, saya terus bertani dengan cara lama. Hasil tuaian terus merosot. Hanya 2/4 tan metrik sehektar. Kemudian barulah saya tahu bahwa jumlah itu jauh lebih rendah berbanding negara jiran. Inilah sebabnya mengapa pengeluaran jagung di negara kami agak rendah. Keadaan di kampung kami juga tidak jauh berbeza.
Hanya 40% petani yang menggunakan benih berkualiti tinggi. Selebihnya 60% lagi, seperti saya, terus menggunakan benih simpanan sendiri. Kami mahu membelinya, tetapi harganya terlalu mahal. Suatu petang, anak sulung saya yang bekerja di bandar datang melawat. Wajahnya muram. "Ayah, apa kata ayah jual saja ladang ini?" katanya. "Lebih baik ayah dan mak ikut saya ke bandar. Sampai bila ayah nak kerja macam ni?" Penat saja, tapi hasilnya tak seberapa. Hati saya luluh. Meninggalkan tanah warisan 3 generasi, melepaskan ladang yang diusahakan oleh ayah dan datuk saya tidak dapat berkata apa-apa. Kata-kata anak saya ada benarnya. Setiap tahun hasil tuaian merosot, harga benih meningkat, dan keuntungan hampir tiada. Kitaran ganas ini berterusan. Kami menanam jagung, tetapi kelangsungan hidup kami tidak terjamin. Anak-anak muda di kampung mula berhijrah ke bandar, seorang demi seorang. Mereka kata, bertani tidak lagi menjamin masa depan. Tradisi yang telah dipertahankan selama beribu-ribu tahun kini semakin terhakis. Orang yang hidup dengan jagung terpaksa meninggalkan jagung. Ini bukan lagi sekadar masalah pertanian, seluruh cara hidup kami terancam. Musim kemarau itu, saya berdiri memandang ladang yang kosong dan berfikir, mampukah saya bertani lagi tahun depan? Atau, patutkah saya teruskan? Apalagi yang boleh saya lakukan selepas menghabiskan seumur hidup saya menanam jagung? Isteri saya, Siti, hanya berdiri diam di sisi saya. Kami berdua tidak mempunyai jawaban. Pada masa itu, saya tidak tahu bahawa tidak lama lagi, orang-orang asing akan datang ke kampung kami, dan apa yang mereka bawa akan mengubah hidup kami selama-lamanya. Musim kemarau itu terasa sangat panjang. Saya ke ladang, tetapi tiada apa yang boleh dilakukan. Saya hanya mampu memandang tanah kering sambil mengeluh. Siti memandang saya dengan risau, tetapi dia juga yang tidak tahu bagaimana untuk memujuk saya. Suatu hari, saya terdengar ada perjumpaan di balai raya kampung. Para petani akan berkumpul untuk membincangkan masa depan kami. Dengan langkah yang berat, saya pun pergi. Di balai raya, sudah ramai petani yang berkumpul, wajah mereka semua muram. Disitulah, buat pertama kalinya, saya mendengar angka yang tepat. Seseorang membawa data kajian yang menunjukkan bahawa pengeluaran jagung di seluruh negara, bukan hanya di kampung kami, adalah sekitar 2,4 tan metrik sehektar. Negara jiran seperti Thailand dan Indonesia pula menghasilkan jauh lebih banyak. Kenapa hasil kita begitu rendah? Semua orang tahu jawapannya. Kerana benih. Benih berkualiti tinggi yang dibekalkan oleh syarikat swasta. Benih F1 itu. Harganya terlalu mahal dan terus meningkat setiap tahun. Petani kecil seperti kami tidak mampu menanggungnya. Itulah sebabnya kadar penggunaannya hanya 40%. 6 daripada 10 petani, seperti saya, masih bergantung pada benih simpanan sendiri. Suasana di dalam dewan menjadi semakin tegang. Seseorang menjerit, "Jadi, apa yang kamu mahu kami lakukan? Bertani tanpa benih." Seorang lagi menyampuk, "Lebih baik kita tanam tanaman lain." Jagung bukan lagi jawapannya. Hati saya tersentak mendengar kata-kata itu. Menyerah pada jagung, tanaman yang telah kami usahakan selama beribu-ribu tahun, tanaman warisan nenek moyang kami, tetapi saya tidak dapat membantah. Realitinya terlalu pahit. Dalam perjalanan pulang, saya bertemu dengan rakan lama saya, Kasim. Dia juga hadir dalam perjumpaan itu. Kami berjalan seiring tanpa berkata apa-apa. Setelah agak lama, Kasim memulakan bicara. Dia beritahu saya bahawa dia bercadang untuk menjual ladangnya tahun depan. Anaknya mahu membuka kedai di bandar dan dia akan bekerja di sana. Seorang lagi akan pergi, fikir saya dengan perasaan pahit. Ladang Kasim terletak betul-betul di sebelah ladang saya. Kami telah berjiran selama lebih 40 tahun. Tentu saya akan berasa sunyi apabila dia tiada nanti. Kasim bertanya kepada saya, "Ismail, kau pula bagaimana?" Saya tidak dapat menjawab. Aku tak tahu, hanya itu yang mampu saya katakan. Memang saya benar-benar tidak tahu. Malam itu saya berbincang panjang dengan istri saya. Siti berkata dengan berhati-hati, "Abang, mungkin kita patut fikirkan juga. Anak-anak semua sudah besar. Perlukah kita terus bersusah payah begini?" Saya menjadi marah. "Awak nak saya tinggalkan tanah yang saya usahakan seumur hidup saya?" jerit saya. Siti tidak menangis. Dia hanya memandang saya dengan tenang. Pandangan matanya lebih menyakitkan. Dia juga sudah penat. Bukan saya seorang sahaja yang berasa susah. Saya berasa bersalah, tetapi perkataan maaf tidak terkeluar dari mulut saya. Beberapa hari kemudian saya pergi ke Pekan. Saya berdiri lama di hadapan kedai yang menjual benih.
Saya melihat tanda harga, naik lagi berbanding tahun lepas. Harga sepaket bersamaan dengan separuh pendapatan bulanan kami. Untuk membelinya, kami terpaksa mengorbankan segala-galanya. Walaupun kami berjaya membelinya tahun ini, tahun depan kami perlu membelinya lagi. Benih F1 hanya boleh ditanam sekali. Hasil tuaiannya tidak boleh digunakan sebagai benih. Akhirnya, saya pulang dengan tangan kosong. Tiada pilihan lain. Jika saya beli benih yang mahal, saya tiada duit. Jika saya tidak membelinya, hasil tuaian akan terus merosot. Kedua-dua pilihan membawa ke jalan buntu. Sebagai seorang petani, saya berasa hak paling asas saya, yaitu hak untuk memilih apa yang hendak ditanam, telah dirampas. Ketika itulah, kabar angin aneh mula tersebar. Dikatakan, ada orang dari luar akan datang. Mereka mahu membuat penyelidikan pertanian, katanya. Orang-orang tua di kampung hanya mentertawakannya. Apa yang mereka boleh bantu, kata mereka. Dulu pun pernah ada yang datang, tapi tiada apa yang berubah. Saya juga tidak menaruh harapan yang tinggi. Sejujurnya, saya tidak berminat. Cukuplah sekadar cuba bertahan dari hari ke hari. Namun, pada suatu pagi, sebuah kenderaan yang tidak dikenali berhenti di pintu masuk kampung. Orang-orang yang keluar dari kenderaan itu, saya perhatikan dari jauh. Mereka memperkenalkan diri sebagai penyelidik dari Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, 2, 3. Tok Ketua Kampung menyambut mereka. Saya mengelak dari situ dengan alasan mahu ke ladang. Apa yang orang luar tahu tentang penderitaan tanah kami, tentang keputusasaan kami para petani? Saya fikir, mereka hanya akan datang sekejap, kemudian pergi. Selepas mereka pergi, kami akan tetap di sini, meneruskan hidup kami yang sukar. Tetapi pada petang itu, Tok Ketua datang ke rumah saya. Dia meminta saya hadir ke perjumpaan esok. Katanya, orang-orang dari MARDI mahu bertemu dengan para petani. Saya menggelengkan kepala. Saya kata saya sibuk, tiada masa. Tok Ketua berkata, kali ini nampaknya lain macam sikit. Saya tidak faham apa yang dimaksudkannya. Apa yang lainnya? Saya anggap itu hanya kata-kata biasa. Malam itu, saya baring di atas katil, tetapi mata saya tidak mahu lelap. Saya memandang bintang di luar tingkap. Teringat saya akan kata-kata arwah ayah. Langit tidak akan pernah meninggalkan petani, katanya. Satu hari nanti, pasti akan ada jalan. Saya ingin mempercayai kata-kata itu. Tetapi realitinya terlalu kejam. Saya tidak nampak di mana jalannya. Keesokan paginya, akhirnya saya pergi juga ke perjumpaan itu. Sejujurnya, kerana istri saya, Siti yang memaksa saya pergi. Kalau abang tak pergi, mungkin abang akan menyesal seumur hidup, katanya. Pergi dengar sekejap pun jadilah. Kerana kata-katanya, saya pun melangkah dengan berat hati. Saya langsung tidak menaruh harapan. Apabila saya masuk ke balai raya, sudah ramai petani yang berkumpul. Jauh lebih ramai daripada biasa. Kasim juga ada di situ, dan saya nampak beberapa orang dari kampung sebelah. Masing-masing menunjukkan riak wajah yang penuh dengan rasa ingin tahu bercampur ragu. Saya juga begitu. Saya mencari tempat duduk di sudut dan duduk sambil berpeluk tubuh memandang ke hadapan. Di hadapan, berdiri beberapa orang yang tidak saya kenali. Itulah pasukan penyelidik dari MARDI, ada dalam 5 atau 6 orang. Salah seorang daripada mereka memberi salam dalam bahasa Melayu yang pelat, tetapi penuh keikhlasan. Ada juga seorang pegawai tempatan yang membantu sebagai penterjemah. Mereka berkata, mereka datang untuk mengkaji tentang jagung. Tetapi bukan kajian di dalam makmal, sebaliknya kajian bersama-sama dengan para petani. Saya tersenyum sinis dalam hati. Saya pernah dengar ayat itu. Dulu pun ada orang yang datang dan berkata begitu. Mereka ambil beberapa keping gambar, tulis laporan, kemudian pergi. Hidup kami tidak berubah sedikit pun. Petani di sebelah saya berbisik. Dah mula dah mereka. Saya mengangguk. Suasana ragu-ragu menyelubungi seluruh dewan. Tetapi, kata-kata mereka yang seterusnya membuat saya terdiam. Mereka berkata, tujuan mereka bukan untuk memberi benih baharu. Sebaliknya, mereka ingin tahu tentang benih yang kami ada. Benih warisan nenek, benih yang ditanam oleh ayah, benih yang telah lama tumbuh di tanah ini. Mereka mahu mengumpul benih-benih tempatan untuk tujuan pemeliharaan sumber genetik. Dewan menjadi riuh. Para petani saling berpandangan. Saya juga terkejut, mahu melihat benih kami, benih tempatan yang lama dan kurang berkualiti ini. Kenapa? Apa sebabnya? Seorang petani mengangkat tangan dan bertanya, apa yang hebat sangat dengan benih kami? Hasilnya rendah, buahnya kecil. Tak setanding dengan benih F1 yang mahal tu kan?
Sebab itulah semua orang nak beli benih baharu. Salah seorang penyelidik menjawab. Kata-katanya masih saya ingat sehingga kini. Dia berkata dengan perlahan dan jelas. Di dalam benih tempatan terkandung sejarah beratus-ratus tahun. Terdapat gen yang telah berjaya menyesuaikan diri dan bertahan dengan iklim dan tanah di sini. Itu adalah harta karun yang tidak boleh dibeli dengan wang, sesuatu yang tidak boleh dicipta di dalam makmal. Harta karun. Saya mengulang perkataan itu di dalam hati. Benih warisan ayah saya. Selama ini saya hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang lama, sesuatu yang perlu dibuang kerana tidak setanding dengan yang baharu. Saya menyimpannya di sudut stor tanpa mempedulikannya, tetapi mereka memanggilnya harta karun. Selepas perjumpaan itu, saya pulang ke rumah. Fikiran saya bercelaru. Siti bertanya bagaimana perjumpaan tadi. Saya jawab saya tidak pasti. Rasanya seperti ada sesuatu yang berbeza, tetapi pada masa yang sama seperti sama sahaja. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Di sudut stor, ada sebuah guni lama. Benih yang ditinggalkan oleh arwah ayah sebelum dia meninggal dunia. Saya tidak pernah melihatnya dengan betul. Saya hanya menyimpannya kerana malas mahu mengalihkannya. Saya teringat apa yang ayah katakan. Ini barang berharga, simpan baik-baik. Saya tidak pernah mengendahkan pesanan itu. Pada waktu subuh, saya pergi ke stor. Saya mengeluarkan guni yang berhabuk itu. Tangan saya gemetar. Saya membuka guni itu. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis biji jagung. Kuning, putih, dan ada juga yang berwarna ungu gelap. Warnanya berbeza-beza. Ada yang besar, ada yang kecil. Bentuknya juga tidak seragam. Kenapa ayah mengasingkannya? Dulu saya tidak tahu betapa berharganya semua ini. Saya menatap biji-biji itu di telapak tangan saya untuk masa yang lama. Beberapa hari kemudian, pasukan penyelidik itu mula melawat setiap rumah di kampung. Mereka bertanya jika ada sesiapa yang menyimpan benih lama. Pada mulanya, semua orang berasa curiga. Adakah mereka mahu merampasnya? Atau mahu mempatenkannya dan membuat duit nanti? Ramai yang berasa sangsi. Tetapi mereka tidak mengambil apa-apa. Mereka hanya melihat, mencatat, dan mengambil gambar. Mereka bertanya tentang jenis benih itu. Dari mana asalnya, dan sudah berapa generasi ia ditanam. Dan mereka mengucapkan terima kasih dengan ikhlas. Orang-orang yang pelik, fikir saya. Mengucapkan terima kasih untuk sesuatu yang kami anggap memalukan. Benih tempatan yang tidak mendatangkan keuntungan dan hasilnya rendah. Suatu hari, mereka datang ke rumah saya. Saya teragak-agak. Haruskah saya tunjukkan benih ayah? Bagaimana jika mereka memandang rendah? Saya tidak mahu warisan ayah saya menjadi bahan ketawa. Siti berbisik di sebelah saya. Tunjukkan saja. Apa salahnya? Nampaknya mereka ikhlas. Akhirnya, saya membawa mereka ke stor. Saya keluarkan guni lama itu dan menunjukkannya kepada mereka. Salah seorang penyelidik menjenguk ke dalam guni itu dan matanya terbeliak. Dia memanggil rakannya. Mereka berbual dengan pantas dalam bahasa yang saya tidak fahami. Mereka kelihatan teruja. Dia menoleh kepada saya dan bertanya, jagung ungu ini dari mana? Saya menjawab, ia adalah pemberian ayah saya. Ayah saya pula menerimanya dari datuk saya. Dari mana asalnya sebelum itu saya tidak tahu. Ia hanya diwarisi turun-temurun. Dia berkata, ini mungkin baka yang dikenali sebagai kuli, sejenis jagung ungu asli dari Bolivia. Tetapi yang ini adalah varian tempatan yang unik. Katanya, ia adalah benih yang sangat berharga dan jarang ditemui sekarang. Benih dalam keadaan baik seperti ini amat sukar dicari. Saya terpinga-pinga. Benih yang tersimpan berhabuk di sudut stor itu adalah sesuatu yang berharga. Benih yang saya pernah terfikir untuk membuangnya, barulah saya faham sedikit sebanyak mengapa ayah begitu menghargainya. Saya berasa bersalah terhadap ayah. Selepas pasukan penyelidik itu pergi, saya merenung guni itu untuk masa yang lama. Biji-biji jagung ungu itu seolah-olah memancarkan cahaya yang malap. Saya seperti terdengar suara ayah saya. Ini adalah harta keluarga kita. Jangan sesekali buang. Kini, barulah saya faham maksud kata-katanya. Malam itu, saya memberitahu Siti. Nasib baik saya pergi ke perjumpaan itu. Istri saya tersenyum. Senyuman yang sudah lama tidak saya lihat. Kan saya dah katanya dengan nada mengusik. Sesuatu sedang berubah. Saya masih tidak tahu apa sebenarnya. Tetapi saya pasti ada sesuatu yang mula bergerak. Dan saya sedar, ini bukan sekadar pengumpulan benih biasa. Ini adalah permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Selepas itu, suasana di kampung mula berubah sedikit demi sedikit.
Para petani yang pada mulanya waspada mula membuka hati mereka. Mereka dapat merasakan keikhlasan para penyelidik itu. Setiap pagi, mereka akan datang awal dan melawat ladang-ladang. Mereka berbual dengan petani, memeriksa benih, dan mencatat dengan teliti. Saya juga semakin mesra dengan mereka. Saya teringat seorang penyelidik, namanya saya tidak ingat, tetapi dia sentiasa tersenyum. Bahasa Melayunya tidak fasih, tetapi dia berusaha keras untuk berkomunikasi. Suatu hari, dia datang ke ladang saya. Sambil menyentuh daun jagung, dia mencatat sesuatu. Saya bertanya, "Apa yang kamu perhatikan?" Dia menjawab, "Saya ingin tahu bagaimana jagung ini boleh bertahan di tanah yang kurang subur ini." Kesan penyesuaian selama beratus-ratus tahun terhadap iklim ini, semuanya tercatat pada daun dan batangnya. Saya hanya nampak jagung biasa, tetapi di matanya, dia melihat sejarah. Beberapa minggu kemudian, satu lagi perjumpaan diadakan di Balai Raya. Para penyelidik akan membentangkan hasil awal kajian mereka. Saya turut hadir. Kali ini, saya tidak duduk di sudut, tetapi di barisan hadapan. Saya ingin tahu apa yang mereka temui dalam benih kami. Penyelidik itu memaparkan satu nombor di skrin. 80. Itulah jumlah jenis jagung tempatan yang berjaya mereka kumpulkan. Bukan sahaja dari kampung kami, tetapi juga dari kampung-kampung berdekatan. Saya terkejut. Sebanyak itu jenisnya? Selama ini saya sangka semuanya lebih kurang sama sahaja. Mereka menerangkan bahwa dalam 80 jenis benih tempatan itu, terkandung gen yang berbeza-beza. Ada yang tahan kemarau, ada yang tahan penyakit dan serangga perosak, dan ada juga yang tahan cuaca panas. 4. Sifat-sifat ini terpilih secara semula jadi setelah bertahan di tanah ini selama beratus-ratus tahun. Mereka berkata, mereka akan memelihara sumber genetik berharga ini melalui proses pengasingan baka tulen. Dewan menjadi riuh. Para petani berbisik sesama sendiri. Di dalam jagung yang biasa kami tanam ada keistimewaan seperti itu. Kami langsung tidak tahu. Penyelidik itu menunjukkan gambar-gambar. Ada juga gambar jagung ungu yang saya berikan. Dia menerangkan sekali lagi bahwa ia adalah baka kuli versi tempatan, sejenis jagung asli yang kaya dengan antioksidan dan sangat sesuai dengan tanah di kawasan ini. Jantung saya berdegup kencang. Benih ayah saya dipaparkan di skrin. Kemudian muncul pula gambar lain. Jagung berwarna putih susu. Ia dipanggil baka hual tako, juga versi tempatan. Baka ini mempunyai ciri-ciri yang sangat baik untuk diproses. Kualitinya sangat bagus untuk dibuat tepung jagung atau bahan makanan lain. Katanya, ada beberapa petani di kampung ini yang memiliki baka tersebut. Saya melihat sekeliling. Saya ingin tahu, siapa yang mempunyai baka hual tako itu. Rupa-rupanya, bukan saya seorang sahaja yang menyimpan harta karun. Semua orang tanpa mereka sedari, telah menyimpan khazanah masing-masing. Selepas perjumpaan, para petani rancak berbual. Ini adalah pemandangan yang jarang saya lihat. Biasanya, semua orang sibuk dengan kerja masing-masing dan jarang berpeluang untuk berkumpul dan berbual seperti ini. Masing-masing menceritakan tentang benih yang mereka ada di rumah. Benih warisan nenek, pemberian bapa mentua, atau yang diterima dari jiran. Cerita mereka seolah-olah tidak berkesudahan. Kasim datang kepada saya, rakan saya yang mahu menjual ladangnya itu. Dia berkata, "Aku pun dah tunjukkan benih aku. Penyelidik tu suka sangat. Katanya jarang jumpa. Wajahnya kelihatan ceria. Aku rasa nak tangguh dulu jual ladang tu," katanya. Saya tersenyum. "Baguslah," kata saya. Sejujurnya, saya gembira. Jiran saya tidak jadi berpindah. Malam itu, saya ceritakan semua yang saya dengar kepada istri saya. Siti juga berasa kagum. "Ada 80 jenis di kampung kita nih?" katanya. "Saya pun tak tahu," jawab saya. Saya sangka semuanya jagung biasa. Beberapa hari kemudian, para penyelidik datang lagi. Kali ini, mereka ada permintaan. Bolehkah kami memberikan sedikit benih kepada mereka untuk tujuan penyelidikan? Mereka berjanji akan mengembalikannya dalam bentuk baka yang lebih baik nanti. Saya teragak-agak sejenak. Patutkah saya berikan benih ayah saya kepada orang lain? Tetapi Siti berkata, "Apa gunanya kalau kita simpan saja di store? Lebih baik ia digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, kan?" Kata-katanya benar. Saya mengambil segenggam biji jagung ungu dari guni itu. Sambil menyerahkannya kepada penyelidik itu, saya berkata, "Tolong jaga baik-baik, ini peninggalan berharga dari ayah saya." Dia menundukkan kepala dan berkata, "Kami pasti akan membalasnya dengan hasil yang baik." Sama ada janji itu benar atau tidak, saya tidak tahu pada masa itu. Tetapi saya memilih untuk mempercayainya.
Orang-orang ini berbeza. Mereka bukan hanya mahu mengambil, tetapi mahu bekerja sama. Mereka mendengar cerita kami dan menghargai nilai benih kami. Store itu kelihatan sedikit kosong, tetapi hati saya pula terasa penuh. Sesuatu telah bermula. Sejarah beratus-ratus tahun yang terkandung di dalam 80 jenis benih tempatan itu kini bersedia untuk membuka lembaran baharu. Saya memandang ke langit malam. Bintang kelihatan sangat banyak. Adakah ayah saya di atas sana juga sedang melihat bintang yang sama? Ayah, saya buat perkara yang betul kan? Tiada jawapan, tetapi saya rasa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa bulan berlalu selepas saya menyerahkan benih itu. Pasukan penyelidik masih berada di kampung kami. Pada mulanya saya fikir mereka akan pergi. Tetapi nampaknya mereka tidak bercadang untuk berbuat demikian. Setiap hari, mereka menanam, mencatat, dan memerhatikan sesuatu di tapak semaian mereka. Kadang-kadang, saya lalu di situ dan memerhatikan mereka dari jauh. Suatu hari, seorang penyelidik memanggil saya. "Pak Cik, mari tengok sekejap," katanya. Saya teragak-agak kemudian melangkah ke arahnya. Ini adalah kali pertama saya masuk ke dalam tapak semaian itu. Di dalamnya terdapat petak-petak kecil di mana jagung yang berbeza-beza jenisnya sedang tumbuh. Setiap petak mempunyai papan tanda dengan nombor dan nama. Penyelidik itu menunjuk ke satu arah. "Pak Cik kenal tak yang itu?" Mata saya terbeliak. Warnanya ungu. Jagung dengan kulit ungu gelap sedang tumbuh berbaris-baris. Itulah jagung yang tumbuh dari benih kuli yang saya berikan. Jantung saya berdegup kencang. Benih ayah saya sedang tumbuh subur di sini. Benih yang selama ini hanya terbiar berhabuk di dalam stor. Tanpa sedar, tangan saya menghulur untuk menyentuh daunnya. Ia hidup, ia benar-benar hidup dan membesar. Penyelidik itu menerangkan, kami sedang menganalisis 10 titisan baka dari jagung kuli ini. Setiap titisan baka mempunyai ciri-ciri yang sedikit berbeza. Ada yang warnanya lebih pekat, ada yang isinya lebih besar, dan ada yang batangnya lebih kuat. Mereka sedang mencatat setiap perbezaan itu satu persatu. Di petak sebelah, terdapat jagung dengan warna yang berbeza, putih susu. Ia adalah baka Hualtaco. Untuk baka ini, mereka sedang menganalisis 50 titisan baka. Jauh lebih banyak jenisnya berbanding kuli. Ia dikumpulkan dari seluruh pelusuk kampung. Saya bertanya, kenapa perlu analisis setiap titisan baka secara berasingan? Kenapa tidak campurkan saja semuanya? Dulu, itulah yang saya lakukan. Saya hanya pilih yang nampak elok dan campurkan semuanya. Penyelidik itu menggelengkan kepala. Kalau dicampurkan, ciri-ciri baiknya boleh hilang, katanya. Kita perlu asingkan baka tulen untuk mengekalkan dan menguatkan ciri-ciri tersebut. Matlamat mereka adalah untuk mencari yang terbaik dari kalangan 10 titisan baka kuli dan 50 titisan baka Hualtaco. Ceritanya rumit. Sejujurnya, saya tidak faham sepenuhnya, tetapi satu perkara yang saya tahu, orang-orang ini bekerja dengan penuh dedikasi. Mereka tidak melakukannya secara sambil lewa. Setiap langkah diambil dengan teliti dan saintifik. Beberapa hari kemudian, berita tersebar. Para penyelidik akhirnya berjaya mendapatkan hasilnya. Satu pembentangan akan diadakan di Balai Raya. Saya bergegas ke sana. Kali ini, saya duduk di barisan paling hadapan. Saya tidak mahu terlepas apa-apa. Penyelidik itu menghidupkan skrin. 2, katanya. Daripada analisis 10 titisan baka kuli dan 50 titisan baka Hualtaco, mereka berjaya mengasingkan 2 baka tulen. Dewan menjadi senyap. Semua orang menahan nafas dan mendengar dengan teliti. Baka tulen pertama berasal dari titisan baka kuli. Ia mempunyai warna ungu yang paling pekat dan ciri-ciri ketahanan terhadap penyakit dan serangga perosak. Baka kedua pula dari titisan baka Hualtaco. Isinya besar dan ciri-ciri pemprosesannya sangat baik. Hati saya sebak. Dari benih yang saya berikan, terhasillah baka tulen. Benih ayah saya tidak terkubur begitu sahaja. Malah telah disambung dengan kehidupan baharu. Mata saya mula bergenang. Saya cuba menahannya, tetapi tidak berjaya. Kasim yang duduk di sebelah menepuk bahu saya. "Syukurlah," katanya. Saya hanya mengangguk. Saya tidak mampu berkata-kata. Selepas perjumpaan, seorang penyelidik datang kepada saya. Dia mengucapkan terima kasih. Kalau bukan kerana Pak Cik berikan benih itu, hasil ini tidak mungkin tercapai, katanya. Saya menggelengkan kepala. Saya tak buat apa-apa, kata saya. Saya hanya serahkan apa yang ayah saya tinggalkan. Tetapi penyelidik itu berkata, itulah yang penting, menjaganya dan mewariskannya. Tanpa itu, tiada apa yang boleh dimulakan.
Saya merenung kata-katanya untuk masa yang lama. Saya pulang ke rumah dan memberitahu Siti tentang berita itu. Isteri saya juga mengalirkan air mata. "Arwah ayah mentua awak pasti gembira," katanya. "Dia pasti sedang melihat dari atas sana." Saya juga berpikir begitu. Malam itu, saya pergi ke stor sekali lagi. Saya memandang baki benih di dalam guni, ungu, putih, kuning. Setiap warna mempunyai ceritanya yang tersendiri. Kini saya faham apa yang warna-warna itu katakan. Ratusan tahun sejarah, titik peluh nenek moyang, sejarah tanah ini, semuanya terkandung di dalam biji-biji yang kecil ini. Harapan baharu mula berputik. Tetapi ini hanyalah permulaan. Mengasingkan baka tulen bukanlah penamatnya. Kini, tugas yang lebih penting menanti. Apa yang akan dihasilkan daripada benih ini? Perjalanan untuk mencari jawaban itu baru sahaja bermula. Selepas berita pengasingan baka tulen tersebar, kampung kami dilanda suasana teruja. Para petani mula berbual dengan penuh harapan. "Nampaknya kita ada peluang kali ini," kata mereka. Namun di satu sudut hati, saya berasa bimbang. Walaupun baka tulen telah diasingkan, ia tidak semestinya boleh terus digunakan untuk pertanian. Penyelidikan adalah satu perkara, tetapi sama ada ia akan tumbuh dengan baik di ladang adalah satu lagi masalah. Makmal dan ladang adalah dua dunia yang berbeza. Ketika saya sedang risau, para penyelidik menghubungi saya. Mereka akan memulakan langkah seterusnya. Katanya, mereka akan menggunakan teknik yang dipanggil kacukan tunggal. Saya tidak tahu apa itu. Bagi orang yang seumur hidupnya hanya bertani, perkataan itu sangat asing. Kacukan pun saya tidak pernah dengar. Apatah lagi kacukan tunggal. Seorang penyelidik menerangkannya dengan cara yang mudah. "Kami akan mengacukan baka-baka tulen ini untuk menghasilkan baka yang lebih baik," katanya. Ia seperti menggabungkan ciri-ciri terbaik dari kedua-duanya. Mereka mahu menggabungkan daya tahan, kuli dengan kualiti cemerlang Hualtaco. Tujuannya adalah untuk mencipta baka yang paling sesuai dengan iklim dan tanah di sini. Walaupun saya tidak faham sepenuhnya, saya memilih untuk tunggu dan lihat. Setelah sejauh ini, tiada sebab untuk tidak mempercayai mereka. Beberapa bulan lagi berlalu. Dalam tempo itu, saya meneruskan kerja ladang seperti biasa. Saya masih menanam benih simpanan sendiri, kerana baka baharu belum lagi tersedia. Hasilnya masih rendah, sekitar 2-4 tan metrik sehektar. Tiada apa yang berubah. Tetapi anehnya, saya tidak berasa putus asa seperti dahulu. Mungkin kerana kini ada sesuatu yang dinantikan. Itulah agaknya harapan, bukan? Sesuatu yang memberi kita kekuatan untuk bertahan walaupun pada masa ini kita tidak memiliki apa-apa. Suatu pagi, para penyelidik memanggil semua petani dengan segera. Ada pengumuman penting di tapak semayan. Saya meninggalkan kerja dan bergegas ke sana. Siti juga ikut bersama. Dia yang beria ia mahu pergi. Dia ingin tahu apa yang berlaku. Langkah kami menjadi semakin laju. Apabila kami tiba di tapak semayan, sudah ramai petani yang berkumpul. Saya nampak Kasim dan beberapa orang dari kampung sebelah. Wajah para penyelidik kelihatan ceria. Nampaknya ada berita baik. Jantung saya berdebar-debar. Siti menggenggam tangan saya dengan erat. Seorang penyelidik melangkah ke hadapan. Kemudian dia mengumumkan dua nama, jagung perlistahan dan mutiara ungu. Itulah nama baka baharu yang telah dihasilkan melalui teknik kacukan tunggal. Dewan menjadi senyap. Semua orang menyebut nama itu di dalam hati. Walaupun nama itu asing, ia terasa dekat di hati. Kerana ia bukan dibawa dari luar, tetapi dicipta di tanah ini. Penyelidik itu menerangkan, jagung perlistahan adalah baka yang berasal dari titisan baka Hualtaco yang tahan penyakit dan cuaca kering. Ia dijangka mampu bertahan dalam cuaca buruk di sini. Mutiara ungu pula adalah baka yang mengekalkan ciri-ciri jagung ungu tetapi dengan hasil tuaian yang lebih baik. Kedua-dua baka ini telah disesuaikan khas untuk persekitaran di sini. Saya mengulang nama-nama itu di dalam hati. Jagung perlistahan, mutiara ungu, baka yang bermula dari benih yang saya berikan. Dari jagung ungu warisan ayah saya. Mata saya terasa panas. Siti menggenggam tangan saya dengan lebih erat. Penyelidik itu menyambung, "Kini, kami akan memulakan penanaman percubaan. Bukan sahaja di tapak semayan, tetapi juga di ladang-ladang petani. Mereka perlu melihat bagaimana ia tumbuh dalam keadaan sebenar. Mereka mencari petani yang sudi mengambil bahagian." Saya mengangkat tangan. Tanpa sadar, tangan saya terangkat. Siti memandang saya dengan terkejut. Saya sendiri pun terkejut. Kenapa saya mengangkat tangan? Saya hanya mahu mencubanya. Saya mahu menanam baka yang bermula dari benih ayah saya dengan tangan saya sendiri.
Sama ada ia akan berjaya atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya rasa saya perlu mencubanya. Beberapa hari kemudian, para penyelidik membawa benih itu. Jagung perlis tahan dan mutiara ungu di dalam bungkusan kecil. Apabila saya memegangnya, barulah saya sedar. Ini benar-benar baka baharu. Beratnya tidak seberapa, tetapi ia terasa berat di tangan saya. Adakah ia akan tumbuh dengan baik? Perasaan saya bercampur baur antara harapan dan kebimbangan. Saya menanamnya di satu sudut ladang. Saya menanam benih baharu ini bersebelahan dengan benih simpanan saya. Saya mahu membandingkannya. Saya mahu melihat dengan mata saya sendiri sama ada benar-benar ada perbezaan. Siti juga membantu menanam. Kita kena buat ini bersama-sama, katanya. Beberapa minggu pertama, tiada perbezaan yang ketara. Kedua-duanya tumbuh dengan cara yang sama. Saya sedikit kecewa. Apa yang berbeza? Bukankah ia hanya jagung biasa? Saya mula bimbang jika ia gagal. Malam-malam saya tidak dapat tidur lena. Tetapi selepas sebulan, perbezaan mula kelihatan. Batang baka baharu lebih tebal, daunnya lebih hijau. Daun benih lama mula menguning di hujungnya, tetapi baka baharu masih segar. Setiap pagi saya akan ke ladang untuk memeriksanya. Benarkah ia berbeza? Adakah mata saya menipu? Pada bulan kedua, perbezaannya sangat jelas. Buahnya mula terbentuk, dan jagung dari baka baharu kelihatan lebih besar. Apabila saya mengupas sedikit kulitnya, isinya kelihatan padat dan penuh. Sebaliknya, jagung dari benih lama mempunyai banyak ruang kosong di antara isinya. Tanah yang sama, air yang sama, matahari yang sama, tetapi hasilnya sangat berbeza. Siti datang ke ladang dan berkata, ini memang lain. Selama berpuluh-puluh tahun bertani, dia tidak pernah melihat yang seperti ini. Matanya bergenang. Saya juga merasakan hal yang sama. Musim menuai tiba. Dengan hati yang berdebar-debar, saya menuai jagung itu. Saya menimbangnya. Baka baharu jelas lebih berat. Walaupun saya tidak mengukurnya dengan tepat, saya dapat merasakannya. Ini berbeza, pasti berbeza. Malam itu, Siti memasak jagung dari baka baharu. Kami merebusnya dan makan. Rasanya berbeza, lebih manis dan lebih enak. Istri saya tersenyum dan berkata, ini boleh dijual, orang pasti suka. Berita mula tersebar di kalangan petani. Jagung ajaib tumbuh di ladang Ismail, kata mereka. Semakin ramai orang datang untuk melihatnya sendiri. Mereka hanya percaya selepas melihat dengan mata kepala sendiri. Ini memang berbeza. Kata-kata penyelidik itu benar. Kasim datang. Lain kali, aku pun nak tanam yang ini, katanya. Rakan saya yang mahu menjual ladangnya. Rakan saya yang mahu berpindah ke bandar. Saya tersenyum dan berkata, boleh, kita buat sama-sama. Jagung perlis tahan dan mutiara ungu. Dua nama ini telah membawa harapan ke kampung kami. Benih yang sesuai dengan tanah kami. Para petani memanggilnya begitu. Akhirnya, kami telah menemuinya. Selepas kejayaan penanaman percubaan itu tersebar, suasana di kampung berubah sepenuhnya. Dulu, setiap kali bertemu, para petani akan mengeluh. Sekarang, mereka berbual tentang jagung sehingga larut malam. Jagung perlis tahan macam ni, mutiara ungu pula macam tu. Suara-suara ceria yang sudah lama tidak kedengaran. Tetapi, saya ada satu kebimbangan. Saya tahu, walaupun benihnya bagus, jika tidak diuruskan dengan betul, ia tidak akan berguna. Pengalaman seumur hidup sebagai petani telah mengajar saya, benih yang baik sahaja tidak mencukupi. Cara menanam, menjaga, dan menuai adalah lebih penting. Jika kami menerima benih baharu tetapi masih menggunakan cara lama, hasilnya akan sama sahaja. Nampaknya, para penyelidik juga berfikiran sama. Suatu hari, satu notis ditampal di balai raya. Satu program latihan akan diadakan. Latihan mengenai pengurusan dan pengekalan baka serta pengeluaran benih. Petani yang berminat boleh mendaftar. Saya tidak teragak-agak. Saya terus menulis nama saya. Hari pertama latihan tiba. Saya pergi ke balai raya awal pagi tetapi sudah ramai petani yang berada di sana. Kasim pun ada, dan ramai lagi muka-muka baharu yang saya tidak kenali. Mereka datang dari kampung sebelah selepas mendengar berita itu. Balai raya yang kecil itu penuh sesak. Seorang penyelidik berdiri di hadapan dan berkata, mulai hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Bukan mengajar secara sehala, tetapi saling belajar. Pengalaman tuan-tuan semua juga sangat berharga, katanya. Saya suka dengan kata-kata itu. Saya rasa kami dihargai. Topik pertama adalah pengurusan dan pengekalan baka. Mengapa kita perlu mengekalkan baka tulen?
dan bagaimana caranya supaya kualitinya tidak merosot. Dulu, saya hanya memilih jagung yang nampak elok untuk dijadikan benih. Saya tidak tahu kenapa cara itu salah. Kini, saya faham. Jika dicampur sesuka hati, ciri-ciri baiknya akan hilang. Latihan itu bukan sekadar teori. Keesokan harinya, kami pergi ke ladang untuk latihan amali. Bagaimana memilih jagung untuk benih, bagaimana menyimpannya, kami belajar dengan melakukannya sendiri. Menyentuh dengan tangan, melihat dengan mata, kami belajar satu persatu. Ia jauh lebih mudah difahami, berbanding belajar dari buku. Pada minggu kedua, kami belajar tentang kaedah pengeluaran benih. Bukan sekadar menyimpan hasil tuaian, tetapi bagaimana untuk terus menghasilkan benih berkualiti tinggi. Penyelidik itu menerangkannya dengan teliti. Saya mencatat dengan bersungguh-sungguh. Tulisan saya comot, tetapi itu tidak penting, asalkan saya ingat isinya. Di antara sesi latihan, ada masa untuk kami berbincang sesama petani. Kami berkongsi pengalaman masing-masing. Ada yang berkongsi cara mengatasi kemarau, ada yang berkongsi cara menghalang serangga perosak. Para penyelidik juga mendengar dengan teliti. Saya nampak mereka mencatat. Pengalaman kami juga bernilai, fikir saya. Pada minggu ketiga, kami belajar tentang kaedah penilaian kualiti selepas menuai. Menuai jagung bukanlah penamatnya. Kami perlu tahu bagaimana untuk menilai kualiti, dan apakah kriteria yang perlu digunakan. Selama berpuluh-puluh tahun, saya hanya bergantung pada gerak hati. Kini, saya tahu sebabnya. Ia bukan lagi gerak hati, tetapi ilmu. Semakin lama latihan berjalan, wajah para petani semakin berubah. Mereka yang pada mulanya keliru, kini semakin yakin. Soalan juga semakin banyak. Ini macam mana? Yang itu kenapa begitu? Para penyelidik menjawab satu persatu. Jika mereka tidak tahu, mereka akan berkata, "Mari kita cari jawabannya bersama-sama." Suatu hari selepas latihan, Kasim berkata kepada saya, "Kalaulah kita belajar semua ini dari dulu." Saya juga berfikiran sama. Selama berpuluh-puluh tahun, saya hanya mengikut cara yang diajar oleh ayah saya. Saya tidak pernah terfikir mengapa saya melakukannya. Atau adakah cara yang lebih baik? Kini, semuanya telah berubah. Hari terakhir latihan tiba. Penyelidik itu berdiri di hadapan dan berkata, "Sekarang, tuan-tuan semua sudah boleh menghasilkan dan menguruskan benih sendiri. Tuan-tuan tidak perlu lagi membeli benih yang mahal. Tuan-tuan boleh menghasilkannya sendiri." Mendengar kata-kata itu, hati saya sebak. Boleh menghasilkannya sendiri, saya tahu apa maknanya. Ia bermakna kami tidak perlu lagi bergantung kepada sesiapa. Tidak perlu lagi menunggu benih mahal dari syarikat swasta. Kami boleh melakukannya dengan tangan kami sendiri, dengan usaha kami sendiri. Latihan itu tamat. Tiada sijil yang diberikan. Tetapi kami menerima sesuatu yang lebih berharga, ilmu dan keyakinan diri. Pandangan mata para petani telah berubah. Saya juga begitu. Saya pulang ke rumah dan menceritakan apa yang saya pelajari kepada Siti. Istri saya tersenyum dan berkata, "Abang ni macam budak sekolah sekarang." Benar kata-katanya. Pada usia 59 tahun, saya kembali menjadi pelajar. Saya tidak malu. Malah, saya gembira. Malam itu, saya pergi ke store. Saya memandang guni berisi benih ayah saya. Kini, saya tahu bagaimana untuk menguruskannya. Bagaimana untuk mengekalkan kualitinya, bagaimana untuk menghasilkan benih yang lebih baik. Saya dapat menambah ilmu yang saya pelajari kepada apa yang ayah saya wariskan. Ilmu telah menjadi senjata untuk berdikari. Saya teringat kata-kata penyelidik itu. Teknologi tidak lengkap dengan benih semata-mata. Perlu ada orangnya. Kini saya faham apa maksudnya. Walaupun ada benih yang baik, jika tiada orang yang tahu cara mengendalikannya, ia tidak akan berguna. Kini, kami tahu cara mengendalikannya. Kasim, yang mahu menjual ladangnya, telah membatalkan hasratnya sepenuhnya. Sekarang, saya nampak harapan, katanya. Saya juga merasakan hal yang sama. Latihan tamat dan musim berganti. Saya menguruskan benih mengikut apa yang telah saya pelajari. Jagung perlis tahan dan mutiara ungu saya simpan dengan cermat, bersama-sama dengan benih tempatan warisan ayah saya. Kini, saya bukan lagi menyimpannya sesuka hati, tetapi menguruskannya dengan cara yang betul. Store itu kelihatan berbeza, ruang yang sama, tetapi rasanya berlainan. Perubahan juga berlaku di kampung kami. Para petani yang telah menerima latihan mula menanam baka baharu, seorang demi seorang. Bukan saya seorang sahaja. Kasim, Pak Cik di sebelah rumah, dan pasangan muda itu juga turut serta. Ladang-ladang di kampung kami mula dihiasi dengan jagung perlis tahan dan mutiara ungu. Dulu, kami bertani secara sendirian. Sekarang,
Kami berbincang dan berkongsi maklumat. Kampung kami seolah-olah bergerak sebagai satu unit. Suatu hari, para penyelidik datang lagi ke kampung kami. Kali ini, mereka membawa berita baharu. Mereka akan mengumumkan rancangan masa depan. Saya memasang telinga. Penyelidik itu berkata, mereka akan memperluaskan usaha pengumpulan jagung asli ke kawasan lain juga. Mereka akan mencari lebih banyak benih tempatan untuk dipelihara. Usaha yang bermula di kampung kami kini akan diperluaskan ke tempat lain. Hati saya berasa bangga. Dan ada satu lagi berita. Mereka telah berjaya mendapatkan 10 jenis benih asli seberat 80 kg. Berdasarkan ini, mereka akan membina satu sistem bekalan benih. Satu sistem yang membolehkan para petani mendapatkan benih berkualiti tinggi pada bila-bila masa. Saya terharu mendengar kata-kata itu. Teringat saya pada zaman sukar apabila kami tidak dapat mendapatkan benih. Zaman di mana harga benih F1 terlalu mahal sehingga hanya 40% petani yang mampu menggunakannya. Masa depan akan berbeza, katanya. Semua petani akan dapat menggunakan benih yang baik. Penyelidik itu menyambung, mereka akan terus memberikan latihan teknikal penanaman berkualiti tinggi kepada para petani dengan bantuan pakar penanaman jagung. Latihan yang kami terima akan disampaikan ke kampung-kampung lain. Saya mengangguk, itu adalah perkara yang baik. Bukan hanya kami yang berjaya, tetapi semua orang akan berjaya bersama-sama. Akhir sekali, penyelidik itu menyebut satu angka, 30%. Dengan bekalan benih berkualiti tinggi dan penyebaran teknologi penanaman yang cekap, produktiviti boleh meningkat sehingga 30%. Ini bermakna, hasil tuaian yang kini hanya 2,4 tan metrik sehektar akan meningkat dengan ketara. 30%. Angka itu tidak hilang dari pikiran saya. Ia adalah satu perubahan yang besar. Dengan tanah yang sama, usaha yang sama, kami boleh menuai lebih banyak. Ini bermakna pendapatan petani akan meningkat. Masalah sara hidup kami akan menjadi lebih ringan. Selepas perjumpaan, saya pulang ke rumah. Siti bertanya bagaimana perjumpaan tadi. Saya ceritakan semua yang saya dengar. Istri saya berkata, ini berita yang sangat baik. Cucu-cucu kita nanti tak perlu susah macam kita. Mendengar kata-katanya, saya tersenyum. Selepas makan malam, saya pergi ke ladang. Matahari terbenam, cahaya senja kemerahan terbentang di atas ladang jagung. Jagung perlistahan dan mutiara ungu bergoyang di tiup angin. Sesuatu yang bermula dari benih ayah saya. Sesuatu yang ditanam oleh datuk, dijaga oleh ayah, dan saya warisi. Tiba-tiba, saya teringat akan anak sulung saya yang bekerja di bandar. Anak yang dulu menyuruh saya menjual ladang ini. Kini, saya boleh menceritakan kepadanya sesuatu yang berbeza. Ada sebab untuk mempertahankan ladang ini. Harapan kini kelihatan. Dari ladangnya, Kasim melambai tangan. Saya membalas lambaiannya. Rakan yang mahu pergi, kini bertani bersama-sama di sebelah saya. Saya dengar, anak-anak muda di kampung juga mula pulang sedikit demi sedikit. Belum ramai, tetapi ini adalah satu permulaan. Bintang-bintang mula berkelipan di langit malam. Teringat saya akan kata-kata ayah. Langit tidak akan pernah meninggalkan petani. Satu hari nanti, pasti akan ada jalan. Dulu saya tidak mempercayainya. Tetapi kini saya tahu, jalan itu telah terbuka. Ia tidak mudah, tetapi karena kami tidak berputus asa, kami nampak jalannya. Tahun ini, umur saya 59 tahun. Selama 36 tahun, saya telah mengerjakan tanah yang sama. Ayah saya juga bertani di tanah ini, dan datuk saya juga begitu. Ini adalah ladang warisan 3 generasi. Kini, ia nampaknya boleh diwariskan kepada generasi keempat. Saya boleh mewariskannya kepada cucu-cucu saya. Bukan hanya benih yang akan saya wariskan, ilmu juga akan saya wariskan bersama. Bagaimana untuk menguruskannya? Bagaimana untuk mengekalkan kualitinya? Dan bagaimana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik? Ayah saya memberikan benih, dan saya akan menambah ilmu kepadanya sebelum mewariskannya. Itulah yang perlu saya tinggalkan. Tanah, benih, dan kearifan untuk mengendalikannya. Perkara-perkara yang telah diwarisi selama beribu-ribu tahun, kini akan disampaikan kepada generasi akan datang dalam bentuk yang baharu. Siti memanggil saya masuk untuk makan malam. Saya memandang ladang itu buat kali terakhir. Jagung-jagung itu melambai-lambai di tiup angin. Tumbuhlah dengan subur, kata saya di dalam hati. Kemudian, saya berjalan pulang. Esok, matahari akan terbit lagi. Esok, saya akan datang lagi ke ladang ini. Hanya satu perkara yang berbeza. Kini, saya datang dengan harapan, dan itu sudah lebih dari cukup.